Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumin la raiba fihi, amma ba'd. Yang berbahagia pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita berpeluang berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan perhimpunan dan kehadiran kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, malam ini kita nak bincang tentang istiqlal. Istiqlal atau merdeka. Kita nak bincang tentang merdeka, istiqlal. Setelah mana negara kita dan bangsa kita suatu ketika kita berada di bawah belenggu penjajah kolonialisme hampir 3 kurun. Hasil bumi kita dirampas, pendidikan dihadkan atau diniagakan, moral anak bangsa kita dibudayakan mengikut acuan mereka, dan juga keamanan, keharmonian tidak dapat kita zahirkan kerana kekejaman, kezaliman dan penindasan penjajah. Dalam tempoh hampir 3 kurun ini, tuan-tuan, kita berada dalam belenggu penjajah. Alhamdulillah, berkat kesabaran, berkat perjuangan pendukung agama, pembela agama, pejuang agama, mereka bergabung tenaga, mereka korbankan kepentingan mereka, akhirnya mereka dapat menghalau penjajah dan membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah. Namun yang mendukacitakan kita, nama-nama atau tokoh-tokoh pejuang ini tidak ditulis dan perjuangan mereka langsung tidak diingati. Lebih amat malang lagi, ada di antara karya-karya sejarah menyifatkan tokoh-tokoh agama, pembela agama. Mereka itu ditulis oleh beberapa tokoh karya, ditulis oleh beberapa tokoh sejarah di dalam karya mereka sebagai pengkhianat dan juga pengganas. Maka dengan sebab itu kita mengharapkan supaya golongan agamawan, khususnya tokoh ulama yang telah berjuang dan sebilangan besar di kalangan mereka syahid ketika berjuang, nama-nama mereka ini sepatutnya disenaraikan, biodata mereka ditulis, perjuangan mereka ditulis bagi tatapan dan juga
pengajaran generasi kita akan datang. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala ketika ditanya kepada beliau tentang merdeka, Syekh Qutb menegaskan dalam ucapannya sebanyak 2 perengan, yaitu merdeka ialah bebas dari belenggu penjajah, biarkan bangsa dan negara dan pemikiran penduduknya bebas dari tekanan dan telunjuk penjajah. Mereka dapat mengurus dan mentadbir bumi mereka tanpa dipengaruhi oleh penjajah dan membentuk umat Islam dengan akidah Islamiah yang sebenarnya. Dan mereka sentiasa berhati-hati juga berwaspada dengan tali barut atau proksi atau mata rantai mereka, yakni penjajah. Artinya bila mana negara itu bebas dari penjajah, kita juga sepatutnya bebas daripada belenggu penjajah. Kita punya kuasa dan kita bebas untuk menentukan hala tuju negara, bukan lagi mengikut acuan dan agenda penjajah, dan bukan lagi melalui kumpulan manusia yang telah dididik, diasuh, dibimbing supaya mereka itu dijadikan mata rantai kepada penjajah. Penjajah pulang ke tanah air, tetapi mereka punya lagi mata rantai mereka di bumi yang mereka jajah untuk meneruskan agenda dan memberi kepentingan kepada mereka. Biasanya bila kita nak sambut merdeka ni, kita arah, kita gerak rakyat, kita suruh rakyat pasang bendera. Perkara baik kita sokong, suruh pasang bendera kita sokong. Tetapi ada beberapa perkara yang kita tak sokong. Antara lain pasang bendera di kenderaan, ini kita tak sokong. Di Singapura, tuan-tuan, kerajaan Singapura larang penduduk dia pasang bendera pacak di kenderaan. Sebab bendera ni, tuan-tuan, jangan kita lihat bendera ni dari sudut falsafah itu tadi. Kita nak kena tengok bendera negara ni dari sudut Islam. Dia melambangkan maruah kita. Bendera ni maruah kita, maruah sesuatu bangsa atau negara itu. Kita takkan biarkan bendera kita ni yang nilainya seumpama maruah kita dihina, dikutuk dan dicerca. Tuan-tuan bayangkan kalau bendera itu dilekatkan di kenderaan, tiba-tiba jatuh di jalan raya. Kereta yang lalu di belakang ni lenyek bendera. Lori taik lalu, lori sampah lalu, lori tanah lalu, beho lalu, kereta lalu, dia gilir bendera. Dia gilir bendera kita. Saya mahu itu ada 12 bendera atas lebuh raya jatuh di jalan raya. Yang saya nampak 12 jatuh. Lenyek habis, semua kereta lenyek. Kalau 1000 pengguna jalan raya waktu tu, lenyek habis bendera kita. Maka dia tak benar, rakyat dia hina bendera. Pasal bila pacak bawa kereta, angin tiup laju dan sebagainya, jatuh bendera. Tak ada siapa turun nak pergi ambil. Semua pakai lenyek habis. Hina bendera. Turki larang warga dia buat baju dengan bendera dia, kerana dia kira menghina bendera. Bendera ni bukan untuk dipakai. Bendera ni untuk dipacak dan ditegakkan dan dikibarkan di tempat yang sesuai dan dihormati. Tak boleh buat baju. Dilarang di Turki. Tempat kita untuk suara kata baju, seluar lenyek bawah punggung. Punggung lenyek bendera kita. Cuba tuan-tuan duduk bawah punggung orang, rasa macam mana? Tak ada duduk, tabuh siap dah. Hanya duduk atas muka aku, tumbuk muka saja. Kita buat seluar bendera kita. Kita lenyek bendera kita dengan punggung kita. Mana maruah kita? Bangga kita. Siapa paling kreatif? Siapa paling kreatif? Sambut merdeka kali ini, siapa paling kreatif? Kampung mana paling kreatif?
dapat hadiah. Buatlah baju belanga, teluk belanga, baju Superman dan sebagainya. Nak tunjuk kata kita ni kreatif. Dapat harga, dapat hadiah. Tak ada Turki haram. Vietnam, mana-mana rakyat dia pasang bendera terkoyak, kena denda hadirin sekalian. Tempat kita tak usah kata terkoyak, rabak tu kan. Tak tukar-tukar lagi. Tunggu orang nak bagi bendera free pun nak tukar. Orang tanya tak tukar bendera. Tunggu orang bagi free, tukar. Tunggu orang free pun nak tukar. Betul. Nampak tak? Tak tahu bila rabak tu bendera tu. Terkoyak sampai apa? 12 orang pun tak pasang. Tunggu mereka selagi orang nak bagi bendera, orang nak pasang balik dia. Teruk dia tu. Vietnam denda siapa buat. Saya berbalik Filipina. Filipina dia tak bagi pasang bendera secara menegak. Maksudnya kalau bendera tu kita pasang panjang tu, tak boleh. Hina juga bendera. Bendera ni kena kibar bagi nampak bendera tu. Kalau pasang tak tiang, angin boleh tiup. Kalau pasang di bangunan, dia duduk leweh dia tu. Leweh ni apa? Dia tutup dia tu. Dia mau buka, ketik. Bagi nampak muka bendera tu. Dia ajar ayat dia buat macam tu. Kita lilik di tengkok. Lilik tengkok, tak dapat langsung bendera tu. Lilik tengkok, buat samping, apa lagi? Buat kain tudung, mak nenek. Ada dia sekalian. Buat lebay tadi, Nona. Tak tengok Nona lagi, hari tak tengok Nona. Nona petang tadi. Mereka fashion, buat baju dengan bendera, dianggap sebagai wira negara. Kalau otak dia, kan? Waya putih bila. Heran tu. Ingatkan kebab bendera Malaysia akan kuning Everest ke wira negara. Ingatkan tengah tu berenang-berenang tu dan kepik ni, bendera ni kibak dalam lautan tu. Rupanya buat fashion saja. Wira negara. Jadi dia suruh rakyat, dia kerah rakyat meriahkan sambutan kemerdekaan. Bagus, alhamdulillah. Yang tak bagus kita tolak. Tuan-tuan bayang tengok semalam anak muda kita tuan-tuan berimpun ni di Kuala Lumpur ni. Nak sambut merdeka ni, buat konsert. Konon ni nak kenal ni. Nak kenal Sudirman Haji Arsyad buat konsert. Konsert coket 2.0, bukan bersih 2.0 Haji. Bukan. Konsert 2.0 semalam ni. Berduyun orang pergi. Beratus-ratus orang. Mak, ayah, anak, remaja, muda-mudi, pemuda-pemudi, tuan nak mampu, semua pergi. Berimpun dengar konsert. Ayo rendah muslimin sekalian. Ya Allah, ya Tuhan. Mungkar. Waktu kita dulu kita ubah dah budaya ni, sambut merdeka buat majlis keagamaan ni. Selangor puji, kita puji lah Selangor ni. Selangor negeri yang kita tertentu disambut merdeka, dia tak ada majlis mungkar dan maksiat. Dia lebih kepada keagamaan bagi. Saya tak pasang dia. Semangat patriotisme saya ni dalam diri saya. Saya rakyat Malaysia yang setia pada negara. Walaupun tak ada bendera, tak ada saya. Tak payah conteng bendera di muka, tak payah. Ada di sini. Sebab dia kata apa? Lahirnya tengah. Siapa dia yang kedua dah? Musliman lahirnya cinta di sini ni, kan? Apa dia? Sini aja. Tak ingat, kan? Lahirnya di sini lahirnya cinta. Di sini ni. Di sini lahirnya cinta. Bukan di sini. Kan. Bukan di sini lahirnya cinta. Bukan. Di sini dia duduk dalam ni. Di sini lahirnya cinta. Di sini mau duit kah? Nampak? Jadi
saya gariskan 5 perkara pengisian kepada kemerdekaan. Mungkin tuan-tuan dah tahu lah, kita ulang balik. Mereka tak tahu, ulang sama. Pasal tak pernah buat, ulang balik. Agak-agak buat lah, lepas tu ulang balik. Agak-agak buat. Yang pertama, jangan cenderung kepada melakukan kezaliman, kekerasan dan penindasan, kerana itu merupakan sifat penjajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, yakni bersahabat, bekerjasama, menyetujui orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya, lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Jika kamu melakukan sedemikian, kelak api neraka akan membakar kamu, sedangkan tiada sesiapa pun yang boleh menolong kamu selain Allah. Kemudian sekiranya kamu teruskan kecenderungan kamu itu, yakni melakukan kezaliman, kekerasan dan penindasan, maka kamu tidak akan mendapat pertolongan, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mewarisi sifat penjajah, zalim, menindas, mengeras rakyat tanpa sebab. Tegur pemerintah pun dipukul, dihembur, dipenjarakan. Jangan ada sifat sebegitu. Ini pesan Allah kepada kita jika kita benar-benar warga merdeka. Kedua, bantras gejala muka dan maksiat. Ini pengisian merdeka, pengisian kepada kemerdekaan. Bantras gejala muka dan maksiat, bukan kita hidupkan lagi maksiat dan muka ni, bukan kita biarkan lagi. Kita bersedih tuan-tuan dengan kehilangan MH370, jatuh terhempas MH17. Kita sedih, bukan tak sedih, tapi kita tak ada tafakur. Saya tolak amalan tafakur ini, Haji. Amalan tafakur ini telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai haram pada tahun 80-an lagi, 70-an. Diwartakan di Perlis tahun 80-an, Selangor saya tak tahu. Jadi kita tafakur apa? Berdoa lah. Sepatutnya kita nak kena guna ayat macam ni. Umat Islam doalah seketika untuk mangsa MH17. Bukan umat Islam, semua rakyat Malaysia mari bertafakur mengikut kepercayaan dan aliran agama masing-masing. Allah otak, mana ada, tak ada. Itu dalam Quran ada perkataan tafakkur. Itu maksud lain. Tafakkur dalam Quran itu maksud lain. Jangan tu jadi. Dia kata istilah ada ustaz, istilah apa? Kata istilah. Pandai jambon. Dah ada tunduk lah, apa semua. Doa habis. Allah. Tadi buat juga. Tadi dataran mereka. Tidak. Dataran mereka. Tafakur juga. Bertafakur seketika untuk MH370 dan MH17. Apa semua? Dadah. Gelap je kita. Bandar gejala muka. Kalau kita tu bersedia dengan kapal terbang Mas Airline ni, tampah jatuh, hilang apa semua ni, tiba-tiba dia jadi antara penajuk utama dalam rancangan maksiat. Ada di sini. Rancangan apa Ustaz? Tahu Tiara Bank. Seorang artis terkemuka Amerika, penerbit rancangan American Next Top Model. Haji tengok. Dia ada dalam action lah dulu kan. Sekarang pada ni terlepas. Action American Next Top Model. Buka-buka bola dunia nak semua. Lucah. Hai, Masya Allah. Baik. Ada rancangan. Tiara Bank ni bawa rancangan ni ke Asia. Dia tukar Asia Next
top model. Bukan Amerika lah, Asia next top model. Negara kita ada, Singapura ada, Filipina ada, Brunei kita ada, Thailand ada semua Asia lah. Yang menjadi penaja antara penaja utama penerbangan dalam rancangan ini Mas Airline. Mas Airline taja program maksiat ni tuan-tuan. Yang kita duk bersedih, apa semua ni dengan kehilangan apa semua, dia boleh duk taja lagi program. Bisa. Saya sembang satu orang pramugara ni, dia berhenti dengan Mas. Dia kata, risau Ustaz, berhenti nak kata buat maksiat. Dia pun tahu. Yang Allah yarhamah, salah seorang pramugari dalam cabin crew MH17. Waktu dia kerja, dia pakai macam tu. Dia habis kerja, dia pakai duduk. Macam ada satu artis Indonesia, perempuan. Waktu dia menyanyi, dia buka duduk. Habis dia menyanyi, dia pakai duduk. Dia macam apa? Macam laut. Nak makan, buka duduk saji. Dah habis makan, duduk dengan saji. Dia macam tu. Jadi nak cerita ni apa? Masalah ada tajuk. Pengisian kemerdekaan, kita nak kena bantah kejaran muka maksiat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Dan apabila Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan melakukan kerja-kerja maksiat. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Negara kita ni aman 57 tahun dah ni. Tenteram, rezeki banyak, negara makmur, rezeki mencurah-curah. Pergi mana ada saja rezeki. Orang luar kumpang pula, nikmat rezekinya ada depan kita. Tapi sayang, kata Allah, penduduknya mengingkari nikmat Allah dengan melakukan kerja-kerja maksiat. Tak patuh pada Allah, tak peduli pada larangan Allah, tinggal agama, tak peduli perintah agama. Maka Allah Ta'ala akan datangkan kepada kita kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang telah kita lakukan. Maknanya Allah Ta'ala boleh tukarkan semula suasana sebelum kemerdekaan itu selepas kita merdeka, disebabkan maksiat. Sebab itu kita nak kena ambil tanggungjawab. Kita nak kena berperanan untuk menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Ketiga, berdikari mengurus dan mentadbir negara kita. Berdikari mengurus dan mentadbir negara kita mengikut aliran fahaman pegangan kita, bukan mengikut acuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 196 hingga 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir, kerana kebebasan itu hanya membawa keuntungan kepada mereka. Ingatlah itu kesenangan yang sementara. Maknanya orang kafir serahkan kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Penyerahan itu dalam bentuk lakonan hakikatnya. Mereka sediakan barisan kepimpinan baru yang harus dan wajib meneruskan agenda mereka. Yang mereka ini akan mendapat kesenangan yang sementara. Kesenangan yang sementara.
keuntungan pada hakikatnya adalah kepada mereka yang memberikan kebebasan tadi, golongan yang telah menjajah tadi. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Negara kita mungkin tuan-tuan dah banyak contoh-contoh. Bisa contoh di Sulawesi, Indonesia. Di Sulawesi ada lumbung emas sampai sekarang milik warga penjajah Belanda sampai sekarang. Dia tak macam Aceh. Aceh urus diri. Hari nak kena bangga dengan Aceh, semangat ke-Acehan tu. Nampak? Aceh waktu lepas tsunami ni, Aceh ni tuan-tuan timbul minyak. Indonesia nak ambil minyak Aceh. Bukan kerajaan Indonesia yang buat apa? Buat peraturan lah. Kami ambil minyak, kami bagi royalti ke awak sekian-sekian banyak. Tak ada. Aceh tetap, awak nak ambil minyak kawasan kami, di perairan kami, awak kena bagi royalti minyak lebih daripada 20% pada kami. Setuju kerajaan Indonesia. Kita 5%, tarik balik baru. Udah tarik balik, tak bagi mana Kelantan. Sampai sekarang tak bagi. Baik dibina kok tempat lain. Ayah Kelantan kena marah ni. Tak rakyat pun kena marah juga. Pasal ini apa? Hak kita. Kan hak bapak dia. Jadi hak orang lain. Orang lain dapat manfaat pula. Aceh, dia ada lumbung emas. Dia tak serah pada orang lain. Dia urus diri. Siapa nak ambil emas dia, tunggu. Jangan pada pandai. Nak MOU suka-suka ni, tak boleh. Mesti melalui kerajaan otonomi Aceh. Aceh ada kopi terbaik dunia. Israel negara haram, ambil kopi Aceh, minum hari-hari di negara ni. Nampak? Dia beli kopi Aceh. Dia tahu kopi terbaik dunia. Bukan kopi luar tu. Kopi Tek Musa kerah tak minum. Kopi Tek Musa kerah tak minum. Tiba-tiba kita bawa balik Malaysia ni, kita ambil kopi luar-luar, kita datang luar, kita datang apa, pakai minum luar sedap lah kata kopi Tek Musa tu. Makan kopi, dia berak kopi tu, pakai kutip lah kita bodoh. Kita minum kopi Tek Musa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gerah tak minum teruk dari gerah ni. Baru kalau tengok pensan je. Apa minum kopi? Nampak? Dia urus sendiri. Ladang kopi dia urus sendiri. Tak ada orang kacau. Filipina. Ladang tebu dia. Sampai sekarang warga penjajah yang pegang. Saya sampai Filipina 2 minggu lepas. Sampai Filipina 3 minggu lepas. Driver taksi ni ajak saya minum arak. Dia kata, "Sir, no." Nak kata gila tak patut, dia Kristian kan. Pasal apa? Dia kata kenapa tuan tak minum? Tuan tahu orang Malaysia di Filipina ni, awak di Filipina ni, pemegang saham kuat ni orang Malaysia. Dia kata, malu kita tempat. Lepas tu dia kata, aku saya beritahu saya Muslim. Dia pun Islam juga. Pandai je. Pandai je. Dia kata dia Islam juga. Saya kata saya original Muslim. Dia munafik. Oh munafik. Dia pun faham. Pasal kita memang ada juga istilah munafik. Malu kita. Maka kata Allah, ingatlah itu kesenangan yang sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah tempat seburuk-buruk bagi mereka. Sebab itu saya banyak-banyak kali saya saran pada tuan-tuan pergi ziarah Aceh. Kalau tak boleh ziarah keseluruhan Aceh, ziarah bandar Aceh pun tak apa. Bandar Aceh, pasal antara kesan yang banyak daripada tsunami itu di bandar Aceh. Pergi ziarah, ambil peluang, salat di masjid yang penuh keberkatan, Baitur Rahmah. Salat di situ, insya-Allah. Kita ni pilangil banyak.
Melbourne, lapor, saya ajak ni. Pergi Aceh, buat renungan pergi Aceh. Saya ingat masa saya pergi tahun lepas satu tempat di Aceh, Katengol nama dia. Gempa bumi, tanah bukit itu jatuh 4 rumah. Katengol, Katengol. Tidak sebut bahaya, tanah jatuh 4 rumah. Jadi kita pergi hantar bantuan. Kita bukan orang pertama, kita yang ke 100 lebih. Kita tak ada NGO apa, pergi hantar berat lah. Sahabat kita, seorang driver lori ni, dia cerita kat kita. Dia kata, pakcik, bagi pakcik. Pakcik ni bahasa hormat mereka lah, bukan bahasa tua kita ni, tak lah. Dia kata, pakcik, sebelum tsunami ni rahmat pakcik. Sebelum tsunami, isteri saya kulitnya hitam, dia kata. Sebelum isteri dia mati, anak-anak mati, mak ayah mati, rumah runtuh, tinggal dia seorang. Duduk atas lori, tengok anak-anak lemah, tengok isteri lemah, tengok mak ayah lemah. Dia seorang dapat selamat duduk atas bumbung. Bumbung runtuh pula dan paut pula di pokok. Cerita dia Allah Ta'ala a'la wa a'la. Jadi dia ni cerita, dia kata sebelum tsunami saya ada isteri. Isteri saya kulit hitam, dia kata. Lepas tsunami dapat isteri baru, kulit putih, dia kata. Rahmatnya tsunami, dia kata. Dia kata, sebelum tsunami saya ada 3 orang, 2 orang anak, 5 tahun kahwin, 2 orang anak, dia kata lah. Lepas tsunami, tahun lepas 9 tahun lah, 6 orang anak. Rahmat tsunami, dia kata. Sebelum tsunami, rumah saya ni separuhnya batu, separuhnya papan. Selepas tsunami, semuanya batu. Kaya. Sebelum tsunami, saya ada motosikal, pakcik. Buruk, pakcik. Selepas tsunami, dapat lori, pakcik. Oh, suka dia. Rahmatnya tsunami, subhanallah. Tuan-tuan yang budak lama ni duk cari kod lewang-lewang ni, tak jumpa-jumpa lagi. Tuan-tuan ada anak terona, berkedah tak nikah lagi, cari tak jumpa, duk belek, buta boleh. Duk belek, buta. Bukan tak nampak, buta boleh. Duk belah ni. Jom kita pergi Aceh. Aceh ramai anak darah. Kempen sikit. Kempen. Aceh ramai anak darah. Tuan-tuan anak darah Salihah, bukan anak darah di Kelemang Kelebek ni. Bukan. Bukan ni anak darah kata Kelemang ni. Bukan. Anak darah Salihah. Mereka ni waktu tsunami umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Bila dah tsunami dah hampir 9 tahun, dah 20 tahun. Anak darah mereka. Mereka ni waktu jadi tsunami hidup, warga ni banyak mati. Habis masa bidayah saja. Bidayah ni macam sekolah agama, duduk di daya sekolah agama, membesar, diberi makan pendidikan ajaran agama di situ. Bila ada anak darah, tak tahu nak pergi mana. Ramai anak darah. Saya masuk satu daerah di Aceh hari itu, tak berhajat, tak terlintas pun, tak ada hajat, tak ada. Tiba-tiba ustaz dia kata, ustaz mau tengok anak-anak darah di sini, nanti saya panggil berdiri beratur. Ustaz pilih mana? Pilih yang mana? Tertiar bukan. Tak ada sini, tak ada. Pilih. Dia kata, ustaz, mas kahwin sebentuk cincin. Cincin RM3. Tak apalah. Cincin emas. Belanja, beli lembu sekong, buat kenduri. Habis cerita. Sewa rumah biasa-biasa ni, rumah kampung biasa, setahun RM1,800. Bukan sebulan, setahun. Rumah murah sewa murah ni setahun RM4,500. Setahun. Cantiklah beli sewa rumah setahun sana, dia duduk situ, adik-adik dia kan tumpang sekali. Kita duduk Malaysia. Dan sekali ujung bulan pergi ziarah dia, bawa bini sekali. Ziarah. Lepas tu nak senang bawa main sini. Sewa rumah sini pula. Oi. Mukminah salihah, siapa tak tahu?
Saya baklah isteri saya. Ha? Macam mana? Harga Malaysia RM4,500. RM4,500. Kita RM4,500 mana dapat setahun? Allahu Akbar. Makan tak payah, murah. Tak payah, murah. InsyaAllah. Murah-murah. Senang insyaAllah. Ini bagi laluan lah ni. Tuan-tuan boleh buat rombongan pergi sendiri je lah. Tak payah. Sana pelajar Malaysia banyak. Berhubungnya. InsyaAllah. Anytime. Pakcik nak main bila? Kami hantar semua. Selesai insyaAllah. Tapi seorang tak apa. Turun flight. Terlepas taksi tu turun Malaysia lah. Malaysia. Dia ambil je kita. Pasal dia tahu dah orang Malaysia ni orang baik-baik. Kita di Aceh ni, orang Malaysia ni begitu amat dihormati. Oh, ibarat kata macam VIP. Kita orang Malaysia ke Aceh. Kerana kita banyak membangunkan bumi itu selepas sunat. Secara jamaahnya, persendiriannya, bangunkan Aceh selepas sunat. Kita turun saja, hormatlah. Pakcik orang Malaysia, ya, sila pakcik. Pakcik nak ke mana? Tak apa, ada orang. Tak apa, saya hantar, percuma. Tapi kita ambil duit. Banyak membangun. Rakyat Malaysia banyak membantu. Kerajaannya, swastanya, individunya, jamaahnya banyak membantu. Ada satu tempat tu orang Kajang so, dia buat beberapa lot rumah baru dia, Masya Allah. Saya puji dia. Orang Kajang. Orang Shah Alam pun banyak, orang Kelang pun banyak. Alhamdulillah. Banyak orang Kelang, tapi tak tahu berapa banyak yang ke sana. Kita buat rombongan di sana, insyaAllah. Tapi jangan ajak saya. Jangan ajak saya, malu saya. Pasal saya tidak, saya segan. Saya segan semua. Segan, insyaAllah. Ya, seterusnya, insyaAllah. Wallahu a'lam, takat itulah hampirnya. Tak boleh banyak kan? Yang keempat, bina kekuatan. Ada dua kekuatan yang nak kita bina, iaitu akidah Islamiyah dan ukhuwah Islam. Dua kekuatan. Kekuatan kita nak kena bina. Kekuatan akidah mesti diasaskan kepada ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Menyembah aku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini asas akidah. Jadi bila beribadat, apa sumber kita untuk beribadat? Al-Quran dan Sunnah. Jadi mana asas akidah kita? Al-Quran dan Sunnah. Marilah apa-apa juga serangan atau penjajahan dalam bentuk yang kita lakukan dalam bentuk ketenteraan, insya-Allah kita mampu menghalang serangan tersebut kerana kita ada kekuatan akidah Islamiyah yang membenteng dalaman dan luaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Bahawa ia akan menjadikan mereka pemimpin yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Dan mereka menguat dan mengembangkan agama mereka yang telah diredai. Ini tuan-tuan. Ini pemimpin mesti beriman dan beramal saleh. Kedua, dia bila mendapat kepimpinan, dia berusaha untuk menguat dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka laluan. Laluan tu dia tak sekat. Dia tak halang program agama, penyebaran agama, kefahaman Islam kepada masyarakat. Tak disekat, tak dihalang, tak diganggu. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan mereka telah berjuang menggantikan ketakutan dengan keamanan. Kebanyakan para ulama menterjemahkan ayat ini dengan maksud membangunkan negeri dengan ekonomi. Kerana dengan ekonomi itu insya-Allah dapat mengurangkan masalah rakyat, mengurangkan kehimpitan
rakyat dan mewujudkan keharmonian dan keselesaan bagi rakyat dalam negeri itu. Kalau tu pada agama saja, ekonomi tak mampu, tak nak juga. Kena seimbang antara dua. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah aku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini akidah seorang pemimpin dan rakyat, termasuklah kita, kena ada akidah yang kuat. Apa akidah yang kuat? Menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini penting akidah. Wa man kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur selepas itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kafara ini dengan maksud tukar. Barang siapa yang tukarkan keadaan tadi, maka mereka tergolong di kalangan orang yang fasik. Kedua, kekuatan ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam. Kita duduk dalam negara demokrasi aja. Setiap orang ada hak untuk pilih parti mana yang dia nak. Dia nak undi parti mana, dia nak pilih parti mana, tu hak dia dalam negara demokrasi. Tapi jangan sampai kita putuskan ukhuwah. Itu saja. Abang adik, abang parti A, adik parti B. 10 tahun tak pernah ziarah. Kerana berbeza fahaman dan ideologi. Jiran A, jiran B tak pernah bertegur sapa. Semenjak kenal jiran dia, parti tak sehaluan dengan dia. Mana dia putuskan ukhuwah Islamiah sesama mereka disebabkan perbezaan aliran dan faham. Ini tak boleh. Islam tak ajar dan didik kita macam ini. Sekalipun dia parti fahaman aliran dia tak sama macam kita, kita tetap mencintai dan menyayangi dia atas dasar ukhuwah Islamiah. Kesilapannya kita tegur. Dalam negara demokrasi ini kita ada hak untuk kempen dia. Ajar dia. Kempen dia. Ajar dia. InsyaAllah dalam berukhuwah itu kena sabar banyak. Kita kenal satu orang dalam tempoh sehari misalnya. Tak sabar. Kita tak kenal lagi secara mendalam peribadi dia. Kita tak kenal lagi. Baru sehari kita berukhuwah dia. Saya ada seorang kawan Kenya. Lama dah saya tak jumpa dia. Dekat 6 tahun. Saya mengaji dulu. Seorang sahabat saya nama orang Kenya, Ibrahim Mustafa Hafizahullah. Dia ni waktu mula-mula kenal dengan saya, dia makan bunyi. Dia makan. Kita tak suka. Kita memang tak suka. Tapi baru sehari berukhuwah dengan dia. Sabar. InsyaAllah lama kelamaan dia akan berhenti bunyi itu. Sekarang dia makan dia tak bunyi dah. Kita orang Melayu pantang orang kentut depan kita. Tapi kita orang Melayu suka berlahak depan orang. Orang Kenya dia tak suka orang berlahak depan dia. Tapi dia suka kentut ikut suka. Kita semua kot kan. Kita cuba berlahak, tak ada apa bisa kan. Cuba kentut. Ni harap jadak. Tak ada akhlak, puan, ajak, mangkuk, ayun dia. Macam tak ada dunia lain dia ambil murah tadi pasal apa. Marah dengan kita tu. Dia kata, turunnya. Dah, sehari kena, baru kita tahu macam mana kita nak duduk dengan dia, nak kawan dengan dia. Dia pun tahu macam mana nak bergaul dengan kita. Sabar bila kita berukhuwah. Bila kita berukhuwah dan kataan sabar ni, insya-Allah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bertelingkah, bergaduh dan bercerai-berai. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. InsyaAllah Allah akan bantu dalam ukhuwah. Manisnya ukhuwah. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berukhuwah ni satu nikmat, kena jaga. Dapat sahabat, ukhuwah elok, jaga ukhuwah.
Terutama ukhuwah dalam usrah, ukhuwah dengan ahli usrah, ukhuwah dengan ahli usrah, ukhuwah dengan ahli keluarga, ukhuwah dengan ahli surau, ukhuwah dengan masyarakat setempat, ukhuwah kena jaga. Kadang-kadang kita dengan adik-beradik kita, ukhuwah ni pun kurang. Kadang adik-beradik main rumah, jarang kita nak jamu nasi ke apa. Adik-beradik kita, mungkin sepupu kita, mungkin berpupu dengan kita, tak naklah nasi, jamu dia bagi dia kenyang. Kau balik, ukhuwah. Dengan member kita yang tak ada tali persaudaraan, boleh kita jamu pizza, ambil tingkat-tingkat apa semua. Kan? Bertingkat-tingkat apa semua, betul tak? Ngayak, TOI, TDRI apa semua boleh jamu. Dengan adik-beradik kita kata boleh ikut pergi rumah. Saya tuan-tuan, kadang kita nak puji juga masyarakat timur ni. Dia ada nilai ukhuwah tu lebih daripada kita tu. Kadang kita pergi musafir singgah 3 pupu dengan ayah kita misalnya. 3 pupu. Bukan 2 pupu. 2 pupu ni rapat lah. Sepupu rapat lah. 2 pupu rendah dah ni. Kita tak usah kata 2 pupu. Sepupu pun tak kena tak. Siapa tu? Tu sepupu hang kan tu? Lah, sepupu kan. Ni 3 pupu. Sampai rumah, ajak bermalam, ajak makan nasi. Dah, macam keluarga. Seronok kita. Sini ada sini. Tak ada. Allah. Saya sekali, ayah saya bawa balik apa nama ni, 2 pupu dia. 2 pupu dia. Kita membesar dengan suasana pun kita dapat manfaat. Maksudnya kita dah kenal silsilah keluarga kita sampai 2-3 pupu, seronok kita. Kita pergi mana pun itu abang itu betul seronok kita. Tak payah. Saya datang lembah Kelang ni pun tak payah sebenarnya. Tak payah. Pasal 2-3 pupu dia balik bercerai sini. Tapi itulah nilai tu. Nilai ukhuwah tu tak ada. Kadang pergi tengah tak ada nak menyembang apa. Ayat tak keluar-keluar lagi. Tiba-tiba letak ayat mineral plastik tu ya. Allah Akbar. Ukhuwah. Tak usah kata ukhuwah ngaji lah. Ukhuwah ni hati kita sendiri. Nyabang kita dengan kak kita ayah raya misalnya kata. Nak pergi ziarah kak kita. Pergi kan? Mana? Nak ziarah adik kita. Dia pun tak pernah ziarah aku nak pergi ziarah dia. Pui. Macam tu. Teruk kita. Jangan macam tu. Pergi ziarah. Hubung ukhuwah. Mungkin dia tak ada masa. Mungkin kaki dia gaul. Nak pijak pedal ni payah. Tarik orang apa semua. Kita pergi ziarah. Kita sihat walafiat. Pergi ziarah. Rapatkan hubungan. Ukhuwah. Yang kelima yang terakhir. Syukur kepada Allah di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Syukur pada Allah, haji. Bukan bersyukur pada pemerintah. Bukan bersyukur kepada kerajaan. Bukan. Bersyukur kepada Allah. Kerana Allah yang bagi nikmat di dekat kita. Selama hampir 57 tahun hidup dalam keadaan seronok, aman, damai, tenteram, mewah. Hidup siapa bagi semua ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan bukan. Pemerintah lagi bukan. Pengurus CKK jauh sekali. Yang bagi siapa? Allah Jalla wa'ala. Syukurlah pada Allah. Kalau Allah tak bagi, jangan harap kita boleh beli rumah freehold tu. Kalau Allah tak bagi nikmatkan kita, jangan harap kita boleh beli kereta, boleh malu ke sana kemari tu. Jangan betul. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryati batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warisin. Dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur di dalam kehidupannya, yakni mereka hidup senang, lenang, mewah. Hidup senang, tenang, lenang, rumah ada, kereta ada, macam-macam ada. Tapi tak bersyukur pada Allah, sombong, angkuh, tak peduli pada perintah Allah, tak ambil berat pada larangan Allah. Ni Quran kata, maka kami akan binasakan tempat tinggal mereka. Allah boleh binasakan tempat tinggal kita pada bila-bila masa. Yang kita duk bangga, angkuh, sombong, maju ke depan dan sebagainya, dah hampir 57 tahun dah ni.
mengikuti larangan Allah, tak bersyukur di atas kurnia Allah, maka Allah Ta'ala boleh membinasakan tempat tinggal kita. Dan Allah membiarkan tempat itu dengan tidak didiami oleh sesiapa pun sesudah dibinasakan, kecuali sedikit sahaja. Dan sesungguhnya kami yang mewarisi mereka. Maknanya hadirin sekalian, kalau kita tak nak kita dibinasakan oleh Allah, kita nak kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.